Wakaf itu sunat yang dituntut. Sunat muakkad. Dah jatuh sunat muakkad lah. Kalau begitu. Ramai tak berwakaf. Ramai, bukan tak berwakaf, ramai tak tahu wakaf pun. Yang dia nampak wakaf tu kubur. Yang nampak wakaf tu tanah terbiar. Yang nampak wakaf tu benda-benda yang patut percuma. Harta Allah percuma lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke podcast Rakam Dunia episod yang ke-12 bersama dengan pakar Islamic Finance, wakaf, zakat, fundraising dan juga endowment iaitu Dr. Haji Razali Othman. Okey doktor, masuk ke bahagian ketiga ni. By the way, untuk pengetahuan audience, Daniel dah tak ada. Daniel kita terpaksa teruskan bertiga sebab Daniel ada urusan kerja yang lain. Ada kecemasan sekejap. Okey doktor. Okay. Kita nak masuk bahagian ketiga ni, kita nak cerita pasal usaha yang doktor ketengahkan sekarang. Iaitu doktor ada buat satu training, satu masterclass yang dipanggil sebagai Spiritual Divine Fundraising. Dan saya difahamkan doktor akan buat masterclass ini dalam masa yang terdekat. Cuba doktor ceritakan kepada kami apa sebenarnya masterclass doktor ni? Okay, terima kasih Hasim, saudara Hasim. Terima kasih kepada Nabil dan juga para pendengar semua. Alhamdulillah lah tentang program kelas master The Spiritual Divine Fundraising tadi, memang saya ambil berdasarkan kepada pengalaman saya lah. Yang pertama saya lihat betul hari ni wakaf tu hebat. Okey. Kita dah cerita kan tentang wakaf macam-macam. Tetapi yang kita cerita dalam bentuk yang tak nampak. Okey. Dalam bentuk yang dah berlaku. Dah berlaku kan. Dan tak nampak lah pun. Ya maknanya hari ni tak nampak lah. Tak nampak kan. Yang ternampak tu yang sebelum-sebelumnya tu. Kan? Terlalu lama lah. Terlalu lama. Kan? Okay. Jadi penting, benda tu penting. Nak hidupkan roh wakaf kena ada. Tetapi dalam waktu yang sama saya mula sedar lah. Bila saya belajar, bila saya pergi jauh, makin jauh kan, saya nampak masyarakat nak tahu juga, you kata hebat macam mana? Mana hebatnya tu? Yang cerita dulu. Kan, cerita hang tuah tu. Kita tak nampak sebelum hang tuah lagi kan. Cerita dalam konteks Melayu kita orang tuah kan. Jadi saya nampak, apa yang saya nampak hari ni, okey, potensi. Kita sebut tadi, wakaf saja 1.5 trilion. Okey. Zakat ni besar. Kalau Selangor dengan wilayah pun dah lebih 1 bilion. Untuk setiap majlis agama lah. Dah lebih 2 bilion tak masuk negeri-negeri yang lain. Apalagi yang bersifat sedekah besar kan. Di masjid, macam-macam. Di surau, di sekolah, di universiti, macam-macam orang bagi derma sedekah kan. Dan nilainya sangat besar lah. Jadi nak menunjukkan kekuatan tadi, you dah nampak dalam konteks wakaf. Saya ambil contoh wakaf 1.5 trilion. Tunjukkanlah. Mana 1.5 trilion ni? Jangan cakap je. Dalam masterclass ni lah doktor tunjuk. Jangan cakap je. Jangan sebut je. Mana? 14 negeri Majlis Agama Islam negeri yang ada sebagai sole trustee hari ni, yang disebutkan tadi, termasuk main players wakaf, tak sampai 1 bilion pun. Tak sampai 1 bilion. Okey. Tak sampai kutipan. Kan? Mana lagi 1.49 trilion dia? Mana? Carilah. Di Amerika, tahun lepas saja, bulan Januari sampai bulan Jun, mereka kutip 2 trilion dalam bentuk donation. Boleh pun. Kita zakat wajib. Tak kutip, tak bayar zakat, berdosa. Betul. Itu pun ramai tak bayar. Ramai tak bayar zakat. Ada yang tak bayar kan. Wakaf itu sunat yang dituntut. Sunat muakkad. Dah jatuh sunat muakkad lah. Kalau begitu. Ramai tak berwakaf. Ramai, bukan tak berwakaf, ramai tak tahu wakaf pun. Yang dia nampak wakaf tu kubur. Yang nampak wakaf tu tanah terbiar. Yang nampak wakaf tu benda-benda yang patut percuma. Harta Allah percuma lah. Percuma macam mana saya nak berniaga. Kan contoh kan. Jadi benda-benda ni yang kita tengok. Jadi saya nampak isu utama kita di Malaysia ini, dalam konteks wakaf ni, dalam konteks kita di negara kita Malaysia ialah bagaimana nak merealisasikan 1.5 trilion tadi.
Okey. Jadi kita nampak dalam bentuk, saya ambil contoh di Amerika lah. Saya belajar di California University melalui secara online. Saya lihat bagaimana mereka menggunakan teknik fundraising. Ini teknik fundraising ni. Saya ambil contoh wakaf, mudah wakaf ni. Sip pendengar Nabil. Wakaf ni, tuan-tuan para pendengar, seolah-olah gini kita bayangkan duit wakaf tu adalah kocek kita. Poket kita. Okay? Dan Allah kata sebaik-baik antara perkara yang paling baik yang digalakkan untuk menggunakan harta kita ialah dengan bersedekah. So macam mana kita nak supaya duit dia tadi dikeluarkan untuk bersedekah? Duit dalam poket kita ni menggunakan teknik yang ada untuk kita boleh bersedekah. Dia ada teknik lah. Cara nak minta. Cara tak minta betul tak dapat lah. Kan? You minta dengan ayah. Mak nak tengok wayang. Mak tak bagi duit lah. Mak nak beli buku. Oh ya, anak aku nak beli buku. Buku apa? Dia bagi duit. Teknik tu kita kena gunakan. So maknanya inilah yang doktor train dalam masterclass tersebut. Untuk orang-orang yang hadir nanti dapat orang kata tu merasai ataupun mendapatkan nilai 1.5 trilion tadi. Dan juga yang lain lah, termasuk zakat, termasuk sumbangan tadi yang nilainya lebih pada 2 trilion tadi. Jadi satu lagi saya nak ingatkan, saya juga alhamdulillah saya dah bangunkan konsep dari sendiri, dipanggil spiritual divine fundraising ni. Selain daripada apa yang disebutkan tadi, saya nak tunjukkan. Hari ni sayang kita sebut wakaf, zakat, sedekah nilainya 2 trilion. Tapi bila kita bangunkan wakaf, zakat yang terahnya Islam itu, kita masih menggunakan kacamata barat. Nak selesaikan masalah orang Islam menggunakan cara barat. Ada tempang di sana. Ada kemungkinan tak boleh capai. Saya ambil contoh yang paling mudah. Kita nak masuk dalam Ramadan ni. Nak masuk dalam Ramadan ni. Apa yang selalu berlaku, yang berulang-ulang berlaku dalam bulan Ramadan, selalu orang sebut sampai bulan Ramadan ni berlaku pembaziran. Betul kan? Betul. Buang makanan, buang minuman, macam-macam. You pergi pasar malam-malam, kalau boleh semua kuih nak beli. Bazar, betul kan? Semua nasi, semua indah kan? Jadi kita nampak sebenarnya banyak kajian-kajian dah dibuat untuk menyelesaikan masalah ni, tapi tak selesai. Kenapa? Kerana mereka menggunakan cara barat. Variable boleh ubah barat. Contohnya apa? Nak selesaikan masalah ni, gunakan nilai kalorinya, jumlah barangnya, macam-macam lah sifat ni. Tapi kita lupa dalam Islam ada satu lagi yang penting, spiritual. Tak masuk dalam spiritual tadi, kan? Kita tak minta dengan Allah, tak berdoa dengan Allah, kan? Kita hati tak jaga, kan? Sebab tu kita pergi pasar malam, semua kita nak beli. Why? Nafsu. You tak kontrol nafsu. Allah kata kontrol lah nafsu. Ada lima tahap nafsu tadi. Kontrol lah nafsu tadi. Supaya jadi nafsu yang baik, kan? Jadi bila kita gunakan nilai spiritual tadi, insya-Allah akan selesailah masalah. Sebenarnya nafsu saja, kan? Nafsu. Sebab tu saya dah lama lah saya larang diri saya pergi ke pasar malam. Oh ya ke? Sebab pergi pasar malam nampak semua nak beli. You rasa semua lah nak kan? Nampak semua sedap kan? Lepas tu bila lepas isyak start buang. Buang. Besok buat lagi. Sebab itu saya sekarang ni dengan keluarga lah, kalau berbuka puasa, saya suka puasa kat masjid. Tertib. Kan? Jaga makan, siap berjemaah terus. Kan? Nak makan berlebihan pun segan. Nak makan berlebihan kan? Jaga tertib yang makan tu. Ini lepas puasa tu, lepas tu buka, habis semua. Tengok air 2 jam habis kan? Perut kembung. Nak sembahyang berat. Betul. Berat. Jadi maknanya apa yang saya nak sampaikan ni, maknanya nak selesaikan masalah orang Islam, gunakan cara Islam. Tak salah kena barat, tapi carilah ada Islam kan. Yalah. Spiritual, guna nilai spiritual. Tanamkan, jangan tamak. Islam suruh kita berjimat cermat. Bersederhana. Kan? Jadikan itu sebagai pemboleh ubah. Selesai masalah. Sama juga dengan fundraising. Contoh fundraising lah, you buat iklan dalam negara barat, dia tak ada larangan pakai wanita. You bayangkan nak jual kereta pakai wanita yang pakai bikini, kan? Kenapa? Dia nak jual kereta, nak jual orang, kan? Islam larang. Tak boleh, jangan ikutlah.
Buat wakaf janganlah gunakan perempuan, jangan manipulate perempuan. Contoh. Kan? Dan yang paling penting saya dalam model ni ialah kita orang Islam lupa. Bila kita buat sesuatu lupa nak minta dengan Allah. Allah kata, minta dengan aku. Aku bagi. Aku bagi. Tapi kita sombong. Ya tu. Sombong dengan Allah. Bangun tengah malam kita sebagai saya nasihat diri saya sendirilah dan juga mungkin dengan kawan dan tuan semua lah, berdoa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati dia ya Allah, semoga dia boleh berwakaf. Allah bantulah. Kan itu hak Allah. Pintu hati dia Allah yang buka. Yalah. Dia nampak betul lah, nampak orang susah, tapi dia takkan bantu selagi Allah tak buka hidayah. Nak buka hidayah, doalah, minta dengan Allah. Ini ada dalam modul ni. Okey. Apa ni doktor? Doktor tulis dekat situ sasarannya adalah NGO. Ada reason kenapa hanya NGO buat pasal sekarang? Doktor tak buka kepada luas orang lain juga? Okey, kenapa NGO Ini sebenarnya berlaku bagi saya sendirilah pengalaman sendirilah bila saya dengan PNB kita beri bantuan kepada satu NGO orang tua yang menjaga orang tua. Dan sangat murnilah kerja mereka dan menariknya rumah orang tua ni, dia antara mission ialah dia nak menjaga orang tua yang tak terurus lah, yang tak terjaga, yang dibuang oleh anak mereka. Hari ni ada orang tua, anak-anak buang mak ayah ada dia hantar mak dia ke hospital. Bila anak dia baik, bila bapa dengan mak dah baik, dia tak ambil. Betul, ada. Banyak hari ni. Jadi yayasan ini dia bantu. Dan tak kira bangsa. Islam ke, Cina ke, India, as long as you terbuang, you tak tempat nak mengadu, kami akan bantu kamu. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga orang tua yang memang hantar mak bapak lah rumah orang tua. Direct dia hantar. Ada juga. Kan? Jadi bila saya pergi ke situ, saya nampak ada bukan 60-70 lah orang tua kan, termasuk 20 orang yang bedridden lah. Maknanya teruk lah, kesian kan, nak jaga bedridden bukan senang kan. Betul. Jadi memang kerja sangat murni lah, sangat baik mission dia. Sampai saya tanyalah pada owner tu lah. Owner ni kata, Tuan Haji, berapa kos Tuan Haji nak uruskan rumah orang tua ni? Kan? Dia kata dalam RM850,000 setahun. Okey. RM50,000 dalam 60 orang gitulah. 40 ke 60 orang saya ingat dia 40-60 orang. Kemudian saya tanya lagi, Tuan Haji, berapa yang dah commit? Dah commit maknanya yang dah bagilah, yang dah confirm dapat. Dia dapat dalam RM75,000. RM50,000 daripada pusat wakaf, RM15,000 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi maknanya Tuan Haji ni, rumah ni perlukan dalam RM750,000 lagi. Dia katalah, dia provoke Tuan Haji ni, owner ni, Tuan Haji, banyak cari ni Tuan Haji. RM700,000 ni banyak ni, bukan sikit ni. Nak dapat RM1 pun susah, dia kata. Kan, dia senyum dengan saya kan, dia pandang saya, dia tepuk saya, bahu saya. Tak apa doktor, kata dia. Kenapa Tuan Haji? Kita buat kerja, Allah lah bantu. Sudah, dia kata. Dia kata, betul Tuan Haji, saya setuju. Tapi Allah nak bantu, kita kena ada usaha lah. Kena ada ilmu, kena ada kaedah, kena ada cara. Dia senyum pandang saya kan. Dari situ saya nampak lah kebanyakan yayasan yang ada ni, saya yakin mereka ni, saya tak kata kerja saya tak sebut kerja ni memang baik lah. Memang very noble job lah kan. Tetapi mereka buat tanpa memikirkan cara nak cari dana. Kan? Bukan senang cari dana kan. Jadi doktor step in untuk tunjukkan kepada mereka bagaimana nak dapatkan dana. Kita bayangkan di yayasan yang berdaftar, pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS saja hari ni, yang secara rasmi ada 84,000. 84,000 persatuan pertubuhan yang berdaftar lah bawah kan? ROS Register of Society. Kemudian tak masuk di bawah SSM. Tak masuk di bawah Bayu ni bahagian undang-undang. Tak masuk di bawah pesisir pantai di Labuan. Makna saya yakinlah kalau di Malaysia ni yayasan yang ada ni lebih 100,000 lah. Itu tak masuk yang tak mendaftar. Ataupun tak masuk yang masjid. Masjid perlukan dana, surau perlukan dana. Jadi saya nampak mereka ni perlukan dana. Dan sumber dah ada dah. Wakaf, zakat semua dah ada kan. Kenapa tak
manfaatkan. I see. Jadi saya gunakan kaedah ni NGO buat as a starting ni untuk NGO, sebab NGO ni perlukan dana sebab memang kerja sangat noble kan. Jadi kita perlu bantu. Jadi saya bagikan satu ilmu kelas, buatlah. Besok kalau you buat secara terancang, insya-Allah. Bayangkan tuan-tuan Asim Nabil, kalaulah saya yakin kalau founder dia meninggal, saya yakin tutup rumah orang tua ni. Ya tu. Ataupun yayasan lain. Sedangkan yayasan ni dia merupakan satu tulang utama kepada negara. Tapi based on pengalaman yang saya nampak pun kebanyakannya macam tu doktor. Kan? Bila yang core team tu tak ada, meninggal, founder lah kan, 2-3 orang founder tu, seorang meninggal okey boleh sustain lagi. Kalau dia berkumpulan kan, masuk 3-3 yang habis. Yang asal tu ada, kebanyakannya yang saya nampak lah tutup. Kan? Bayangkan, saya nak bayangkan kalau dia buat secara yang terancang, ambil duit wakaf pula, Allah, kekal sampai hari kiamat, InsyaAllah. kan? Duit tak habis. Ya. Duit masih ada. Yang berubah orang je. Betul. Orang boleh cari. Yelah. Masalah orang nak buat yayasan ni sebab malas cari duit. Bukan malas, bukan senang cari duit kan. Bukan senang cari duit. Sebab salah satu cabaran yang paling besar dalam fundraising ialah cari duit. Nak minta duit bukan senang. You kena ada skill. Betul. You belum minta, you dah fikir macam-macam. Macam aku kalau minta ni, besok dia marah aku, dah fikir dia marah. Besok kalau aku minta ni, maka engkau ni asyik minta duit dengan aku. You dah fikir benda yang negatif. Ya tu. Allah tak minta. Segan. So technically kalau based on yang doktor akan terangkan, akan ajar dalam kelas tu, which is membina SOP, dalam kata lain membina SOP untuk yayasan ni, mencari duit lah. Ya. Mencari dana, bukan cari dana, mencari dana. So sesiapa pun yang akan menggantikan atau menerajui NGO berkenaan tu, dana ada. Kalau tak cari pun dalam wakaf tu ada. Dalam wakaf tu ada. Betul. Wakaf tu ada dah, kan. Apa rancangan doktor dengan masterclass ni? Adakah doktor akan buat berkala ke, ataupun hanya mengikut permintaan saja ke, ataupun macam mana doktor? Okey, sekarang ni kita baru mula kan. Okey. Dan saya nampaklah potensinya tu ada. Dan keperluan tu ada. So kita akan buat secara lebih profesional lah, cara berkala, dan secara yang agak tersusun lah nanti. Okay. Baru lagi kan. Sebab memang saya rasa memang benda ni sangat perlu lah. Sangat perlu. Betul. Cuma isu sekarang ni ialah kalau NGO tu harga lah. Kalau saya buat di luar tu, biasa kalau RM1,000 lebih kan, mahal kan. Mungkin NGO ni kita buat harga yang murah lah. Okey. Kan, harga yang rendah supaya mereka boleh. Yang penting saya nak kalau boleh mereka datang belajar. Okey. Belajar. Kan? Bagaimana nak join doktor? Doktor boleh cakap dekat kamera bagaimana orang nak join? Okey, untuk join ni, buat yang permulaan ni saya buat secara jemputan. Okey. Jemputan, maknanya saya kenal mana-mana NGO atau kawan yang dengan NGO, kita hantar surat jemputan lah. Atau kita blast kita punya iklan, mana-mana yang berminat, dia hantar pada kita dan kita akan hantar jemputan. Okey. Sebab kita tak nak, bukan tak nak, kita lah terlalu ramai kan. Jadi kita buat yang betul-betul berminat. Okey. Dan alhamdulillah hari ni sepatut kita buat 27 hari bulan ni, hari ni tutup dah 23 bayaran ni. Kita target 30, kita dah capai hampir 100. Oh. Memang betul lah doktor kata, bukan rasa lagi dah. Ni memang betul ada permintaan. Ada ni mah. Dekat 100 orang. Itu pun yang saya hantar tu 60 yayasan saja. Okey. Masya-Allah. Hantar 60, target 50%, dapat more than tu 150%. Okeylah. Ada di mana tu? Kita hadkan lah kan. Tapi sekarang in case lah anything happen kan. Bukan anything happen lah, maksudnya kalau ada sebarang soalan nak tanya pada doktor ke macam mana nak hubungi doktor? Boleh connect dengan Facebook ke? Boleh hubungi Facebook ke macam mana ke? Kita ada dalam kita punya iklan kita ada sebut lah. Nama phone ada, WhatsApp semua ada lah. Okey. Okey, tak apa, nanti kita kepilkan. Boleh masuk dalam link bawah. Cuma nanti lepas ni kita akan tengok balik lah, sebab kita tahu permintaan tu agak tinggi kan. Kita akan tengok lah, mungkin kita akan buat secara lebih banyak lah, mungkin every month ke kan. Dia bukan apa yang menarik bila saya buat masterclass ni, dia bagi 3 bahagian. Satu yang wajib. Okey. Wajib ni prerequisite lah. Okey. Contohnya bila sebut tentang wakaf, zakat, sedekah ni, kita cerita tu dulu. Cuma 1 hari. Supaya dia betul-betul faham apa dia wakaf, apa dia zakat, apa dia
sedekah, apa dia endowment, apa beza tiap kastunya, apa kelebihan, apa unik kan, sampai dia faham. Sebab bila you nak jual barang, you kena faham kan, barang you. Kita bagi dia faham dulu. Sampai dia betul-betul faham, habis satu kelas, selesai, baru dia masuk master class. Master class yang pertama kita panggil lebih kepada nak mencari bina hubungan, nak mencari dana. Kita gunakan konsep the cycle of fundraising. Ini yang digunakan di Amerika lah. The cycle of fundraising. Ni kita gunakan konsep ni, ada 5 kaedah pendekatan. Identify, kita qualify, kemudian kita cultivate, solicit, dan baru kita steward dia. Steward ni maknanya kita bina hubungan selepas berlakunya proses sumbangan tadi. Ini mahal ni. Betul. Ini ilmu mahal ni. Dia tak ada lagi. Ini first time kita buat. Okay? Sebab apa yang berlaku di Malaysia kata-katalah satu ni, bila kita buat donation tadi, kita minta donation, lepas saja donation kita senyap. Betul. Kan? Besok tahun depan nak pakai lagi, baru konsep balik. Itu konsep yang salah lah. Hari kita betulkan konsep tadi. Okey. Kemudian yang kedua, yang penting, konsep retention, acquisition and retention. Bagaimana orang yang memberi sumbangan tadi, you upgrade dia. Okey. Retention supaya dia sentiasa memberi. Okey. Sebab orang yang pertama memberi, kata saya berwakaf kan, atau berwakaf atau berzakat kan, atau bersedekah, dia panggil impulse donor. Impulse donor. Okay. Itu yang pertama. Jadi tugas kita sebagai fundraiser, sebagai yayasan, kita nak upgrade daripada impulse tadi jadi habitual. Habitual ni rasa dia jadi habit. Okey, katakan dia nak berwakaf dengan MAPIM katakan, ataupun dengan yayasan Palestin, Amal Palestin. Mula-mula dia jadi first donor lah, impulse donor donor baru kan. Jadi lepas donor baru tadi dia jadikan pada habitual. Habitual ni ada strategi lah yang kita akan ajar ni. Dia rasa macam seronok nak bagi kepada MAPIM atau kepada yayasan mana-mana atau mana-mana yang lain lah kan. Dan yang ketiga dia panggil thoughtful. Thoughtful ni dia tak bagi, dia rasa tak tidur malam. Dia rasa berdosa. Sampai mimpi dia. Kita buat macam tu. Kan? Jadi dia dapat sumbangan yang sentiasa berulang-ulang. Sebab masalah kita di Malaysia ni secara umum lah, kita sentiasa cari orang baru. Nak cari orang baru kos tinggi. Orang dah ada, kita tak jaga. Cari orang baru pula. Kos nak cari orang yang baru ni 60%. Yalah. Daripada kita mengekalkan orang yang sedia ada. 60% lebih tinggi. 60% lagi tinggi daripada acquisition ni lah. Daripada kita nak retain donor yang ada tu. Retain dah ada dah. Macam bisnes lah. Betul. Database sistem. Sama je lah. Kan? Betul lah, mahal lah tu. Boleh tengok lah. Itu yang kedua. Kemudian master class yang ketiga, master class yang kedua kita akan fokus kepada dipanggil donor journey. Setiap kita penyumbang ni ada kita punya cycle kita. Orang yang pertama menyumbang dipanggil new donor ni, dia start dengan discovery, the contemplation, kemudian dia nak start cari lah tiga ni. Dan setiap satu ni ada strategi dia, ada teknik dia. Kemudian yang masuk itu yang pertama, yang kedua pula bila dia dah menyumbang, dia jadi penyumbang. Macam mana penyumbang naik yang kedua dan ketiga, impulse, habitual, thoughtful, ada kaedahnya. So maknanya sekarang ni kita memahami journey seorang donor tu bagaimana. Kuasai dia. Hati dia contemplate apa semua. Okey. Sebab hari ni apa yang kita buat, kita panggil the transaction appeal. Okey. Yang sifatnya lebih kepada logistik. Kita nak minta penyumbangan, kita fikir berapa lah orang nak sumbang aku. Tak fikirkan hati orang tu. Sebab orang kita menyumbang ni ada sebab kan. Kenapa saya bagi dekat NGO kanser? Kenapa tak bagi saya nak bagi sumbangan dekat Palestin? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kalau saya pernah kena kanser, kebarangkalian saya nak bagi kanser tinggi. Betul. Betul. Ada strategi kena ada lah. Yalah. Kalau saya pernah tengok Palestin, saya tengok kawan saya dekat universiti ada Palestin, kesian dia. Kebarangkalian nak bantu saya tinggi. Betul.
Okey. So related dengan emotion donor jugalah, emotional jugalah. Engagement. Engagement. More engagement lah. Kemudian baru yang ketiga nak kekalkan dia macam mana supaya dia jadi recurring donor. Okey, sekarang saya nampak aplikasi ilmu marketing dalam untuk fundraising ni. Sebab bila doktor kata macam kita nak buat personalisation kan, kalau doktor bantu NGO yang berkaitan dengan rumah orang tua, kita ada strategi dia bagaimana kita nak sentuh emosi orang dan bagaimana kita nak bagi orang faham apa sebenarnya yang mereka bantu. Saya ambil contoh macam Hasib katalah rumah orang tua tadi kan. Katalah orang tu saya dah bagi 100,000. Senyap je, tak bagi apa. Seronok dapat duit. Tak kata tak cakap terima kasih, tak hantar surat acknowledge, tak beritahu apa you buat. Okey. Lah aku bagi sekali cukup lah. Lepas bagi orang lain pula. Tapi kalau you tunjukkan pertama dah cakap terima kasih. Terima kasih dalam konsep pada sini kena 24 jam. Dapat saja the good thing 24 hours dah hantar surat terima kasih. Kemudian dia punya bos pula akan hantar surat acknowledge pula. Supaya dia nampak hubungan. Kemudian dah siap dalam masa 3 bulan tunjukkan mana duit tu pergi. Duit ni kami dah bantu oleh Palestin. Tunjukkan di mana apa yang you bantu. You rasa honor, yakin kan. Kemudian apa dia punya impact dia. Dan sebagainya seterusnya lah. Dan di situlah akan datang keyakinan you untuk memberi untuk seterusnya. Kalau tak you akan apa yang berlaku hari ni tak ada lah. Maknanya sekali je dia bagi. Betul. Sekali je kan. Cukup menarik Tapi untuk orang yang melihat rakaman ni tak sempat dah hari Khamis ni. Hari Khamis ni 27. Kena tunggu next ni lah. Kita shooting 23. Untuk makluman kita shooting 23. Okey doktor, untuk itu kita macam nak ke arah penutup dah. Bukan macam, memang nak ke arah penutup. Yang mana panjang lebar kita berbincang pasal wakaf. Kita dah cerita pasal asas wakaf, hukum wakaf, rukun bersama dengan rukunnya. Kemudian kita cerita bagaimana wakaf membasmi kemiskinan. Kemudian kita cerita bagaimana koloni, apa orang kata penjajah menghapuskan wakaf, merubah persepsi kita, pandangan kita terhadap wakaf. Kemudian kita beralih kepada apa yang doktor perjuangkan sekarang, yang mana doktor provide masterclass kepada NGO bagaimana nak buat fundraising. So sekarang ni kita menghala ke penutup, yang mana kita nak sentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan pandangan doktor berkenaan dengan wakaf di Malaysia. Sekiranya doktor boleh bagi skala lah kan, markah lah kepada amalan wakaf kita dekat Malaysia ni. 1 sangat tidak memuaskan, 10 sangat memuaskan. Kat mana kita doktor? Saya boleh katakan 5 ke 6 lah. 5 ke 6 5 ke 6. Sebab sekarang ni konsep advokasi dah mula berlaku sejak tahun 80-an lagi. 80-an. Lebih lagi selepas tahun 2000 lah. Okay. Bila adanya Yayasan Wakaf Malaysia, ada Jauhar, ada universiti. Kami di universiti, di Wazan, ada 20 universiti awam yang memang ada wakaf. Wakaf dah menjadi bahan perbualan lah. Cuma dia belum ada roh dia tadi. Roh tu masih tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Banyak tak sampai lah. Bila tak sampai tadi, banyak saya jumpa kadang-kadang, bila you sebut benda baru, wakaf ni benda baru dalam konteks sebenarnya dia bukan baru, dia baru muncul semula. Okey. Sebab dia dah 400 tahun kan, dia baru muncul semula, dia banyak cabaran. Kan, you nampak seronok cari duit kan, 1.5 bilion trilion kan, tapi banyak cabaran. Jadi kalau orang yang tak ada roh ni, ada cabaran sikit je, dia give up lah. Allah malas lah aku nak minta duit pun nak kena minta kebenaran ni, minta dia tak ada kekuatan dalaman dia untuk dia menerus. Kalau dia yakin, aku buat ni kerana Allah, bukan sebab bos aku suruh. Buat aku suruh sebab SOP je. Tapi aku buat kerana Allah. Kenapa? Kerana sunnah yang hilang. Masya Allah. Susah macam mana pun dia cari jalan juga. Cari lah. Okey. Kalau aku tak dapat, aku dapat pahala. Menang dunia, mati syahid. Dia tu. Kan? Ini yang sampai tahap ini yang kita cuba nak sampaikan. Doktor, apa tanda sesebuah negara itu berjaya mengamalkan menggunakan seluruh potensi wakaf? Apa tanda dia? Macam tadi kita ada bincang pasal doktor kata bila dekat Turki. Apa tadi? Macet Macet. Kat Macet kan? Yang mana kalau dalam traffic jam dia ketuk pintu, dia bagi pula sedekah. So pendapat doktor, apa yang kita boleh lihat sekiranya, bagaimana kita nak hukum bahawa sesebuah negara itu berjaya menggunakan potensi wakaf sepenuhnya? Kalau kata saya lah, saya personally dia cakap, kalau you gunakan potensi wakaf ni banyak selesai masalah. Banyak selesai masalah. Kan? Banyak sangat selesai masalah.
dengan 1.5 trilion tadi, saya ingat tak ada orang miskin lah kot. Kan? Ada orang miskin. Tetapi nak sampai ke tahap itu bukannya mudah kan. Satu yang paling penting bina budaya. Budaya menyumbang belum sampai. Budaya menyumbang. Yes. The joy of giving. Keseronokan memberi tadi. Sebab itu di Amerika perkara pertama yang mereka tanamkan adalah budaya menyumbang. Joy of giving tadi. Dan sepatutnya kita lebih mudah sebab kita ada kekuatan agama. Sepatutnya lebih mudah kan. Tapi tak sampai lagi. Cuba bayangkan kalau you kaitkan contohnya berwakaf dengan kisah cerita macam mana Mak Saleh bunuh wakaf. Rasa orang lebih ni lebih mudah nak faham kan, lebih mudah nak memberi. Lagi cepat ruh tu sampai. Cerita dengan dia sebelah tu ada Nabi, ada Rasulullah. Allah tengok dia senyum. Kan? Senyum Rasulullah, saya yakin. Okay doktor, saya nak tanya sikit. Kalau dalam konteks sekarang lah kan, apa aset ataupun bentuk wakaf on your opinion? Experience. Opinion dengan experience, apa aset ataupun bentuk wakaf yang paling efektif dalam ekonomi sekarang ni? Duit ke? Tanah ke? Property ke? Tanah ke? Dua-dua penting. Dua penting. Cuma dalam bentuk property dia lebih cepat lah. Hasil kalau buat property contoh bangunan kan, hasilnya tu mungkin 8 ke 10% kan. Kalau duit ni dia lambat sikit. Okey. Katalah you dapat nak dapat katakan contohlah dapat 1 juta ni lambat kan. Maksudnya lambat. Tapi dah dapat tu dia akan lagi cepat lah. Okey. Tapi dua-dua tu dia saling komplement lah. Dia memerlukan lah. Contohlah katalah you nak buat bangunan. Kan, untuk nak uruskan bangunan tadi you boleh gunakan nak bangunkan bangunan tadi you boleh gunakan dana tunai. Kutiplah macam nak bina masjid contohnya. Kan hari ni ramai banyak bina masjid kan. Nampak masjid seronok lah sebab dia nampak pahala dia dan lebih cepat orang nak memberi. Nampak benda tu terbina depan mata kan. Contoh gitulah sekolah. Ataupun sekarang ni kalau nak lebih cepat perniagaan lah. Perniagaan ni kerana orang masih lagi dia stereotip lagi, dia tak nampak, tak dapat nak kaitkan. Sebenarnya banyak kalau perniagaan ni. Kalau katakan macam kami di Felda kan, mungkin beri keuntungan Felda tu 3% diwakafkan setiap tahun. Kan cepat dapat. Kan? Ataupun PNB. Sama kan? Katalah you dapat 100,000 kan, setahun kata dapat 10 juta lah. You kata setiap tahun daripada gross profit ni kami nak bagi 10%. Cepat dia berkembang. Kan? Cepat berkembang. Doktor, untuk wakaf ni kan, untuk nak membudayakan memberi ni, sifat memberi ni, apa pendapat doktor? Bagaimana kita rakyat marhain, sebab kita tak ada kuasa kan, right? Bagaimana kita rakyat marhain untuk sama-sama membudayakan memberi ni, kembalikan roh wakaf yang doktor kata sudah menghilang? Apa yang kami boleh buat selain daripada buat podcast, cerita pasal wakaf? Apa lagi kami boleh buat? Banyak yang kita boleh buat. Sama anak muda lah. Macam pengalaman saya kan, bila saya suka dengan anak muda, dengan you all semua ni. Sebab kadang anak muda ni dia punya thinking ni cepat, very fast kan. Dan dia cepat pick up kan. Contohnya saya buat dengan staff-staff yang pelaburan, bahagian pelaburan. Sebab itu bidang dia. Bila saya sebut tu dia nampak dah, orang tu nak buat ni kan. Kalau orang berniaga pun sama juga, lari cepat dia dapat. Sama usahawan kita ni kan. Kalau dia dapat konsep wakaf ni, wakaf ni dia wakaf tu dia sebenarnya sumber pembiayaan. Dia sumber dia source of funding. Kan? Tapi bila kaitkan wakaf dengan masjid payahlah. Wakaf dengan kubur susahlah kan. Cuba kaitkan, lihat wakaf sebagai source of funding. Memang cepatlah. Source of funding untuk kita dapatkan lebih banyak lagi. At the same time yang pokok jangan usik, kita ambil yang hedge fund tadi, yang keuntungan tu masukkan balik. Wakaf Anur, wakaf saham kan. Dulu asal 300 juta, sekarang ni dah dekat 1 bilion. Dah masa berapa 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Itu baru ambil berapa persen saja kan daripada keuntungan. Kalau lagi besar pecahan dia lagi cepat lah. Tapi dengan syarat kena uruskan untuk membantu berdasarkan niat asal lah, nak bantu orang kan. Ya. Doktor, sekejap doktor. Saya nak tambah sikit berbalik pada Hasib punya soalan tadi kan. Itu level masyarakat komuniti. Untuk small scale among us, kawan-kawan, bukan usahawan saja, yang kawan-kawan kita yang sebaya ke, dengan anak-anak, macam mana kita nak
menerapkan ruh berwakaf tu dengan lebih mudah. Okey, dia kalau ada sikit lah kalau doktor boleh share. Dia sebenarnya ini part of my kajian pun. Bila kita cara yang berkerajaan ni kan banyak cara lah. Satu caranya yang paling mudah kita jadikan sebagai kurikulum di sekolah lah. Kan? Terus sekolah rendah kita ajar macam kita ajar anak kita tentang zakat, ajar tentang wakaf. Buat buku-buku tentang wakaf. Macam kita jugalah. Mana sebagai ayah ceritalah dengan anak-anak. Kan? Ataupun dekat rumah tu ada tabung kan. Tabung. Tak tabung buat wakaf. Ajar dia masukkan duit tiap-tiap hari 10%, 20%, 30%. Dah penuh hantar dekat pejabat wakaf. Nampak. Ini saya tunjukkan kepada salah satu inilah yayasan kan untuk anak yatim. Saya kata okey, dalam bulan Ramadan nanti you buat tabung kan, tabung ni kita akan edarkan kepada parent balik ke rumah, ajar anak-anak kita dan anak-anak kita supaya setiap hari ada duit lebih masukkan. Dan besok masa dah penuh nanti kita hantar kepada yayasan tadi. Dan yayasan ni keluarkan sijil. Baru kita seronok kan. Dan tunjukkan ke mana dana tu pergi. Baru kita seronok. Anak-anak rasa seronok. Banyak pun 10%. So maknanya kita train daripada kecil. Daripada kecil lah. Bukan apa sih, sebab dia doktor kata kita nak nurture untuk jiwa tu kan, nak dapatkan roh tu. Okey doktor, soalan terakhir sebelum kita tutup kita punya podcast pada hari ini, apa harapan doktor berkenaan dengan status wakaf, amalan wakaf kita di negara ini? Mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kita harap akan ada, pada saya lah, kita jangka akan banyak perubahan lah. Dan saya harapkan lah supaya pihak pemegang amanah tunggal, sole trustee, terutamanya Majlis-Majlis Agama Islam Negeri, lebih terbuka lah. Sebab kejayaan wakaf ni bukan letak pada kita, bukan letak pada pihak swasta, tapi terletak kepada Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal wakaf di Malaysia. So akan ada kolaborasi di antara mereka dengan pemain wakaf. Dan insyaAllah bila ada kolaborasi tadi, dan hari ni pun saya nampak banyak Majlis Agama Islam Negeri dah lebih terbuka, lebih open bandingan dengan tahun 70-an 80-an dulu. Doktor, sorry mengganggu. Terbuka tu dalam erti kata lainnya macam mana tu doktor? Terbuka maknanya mereka dah ada kepakaran kan sekarang ni. Yalah, saya sebut macam contohlah bila kita sebut tentang wakaf ni, wakaf ni satu ilmu dalam dunia, dalam ilmu Islam. Bila katalah you belajar agama ni, banyak you belajar. Kan? Tak semestinya you faham tentang wakaf. Kan? Betul. Betul tak? You belajar tentang usuluddin, tentang Quran kan. Wakaf tu kecil je. Kan? Jadi tak semua orang-orang di banyak agama tadi faham wakaf. Kan? Dia faham, dia tahulah. Tapi tahu dalam konteks yang agak terhad kan, general kan. Jadi hari ni alhamdulillah banyak saya nampak Majlis Agama Islam dah lebih terbuka, dah ambil sastra baru kan yang lebih updated. Kemudian kita perlukan juga gabungan. Kalau kita bagi pada orang agama tak boleh juga. Dia akan kekal satu skor dia. Dia akan cerita pasal hukum, pasal hebat, pasal benda-benda biasa. Kan dia tak cerita pasal nak membangunkan wakaf. Kan? Jadi kita kena ada orang-orang yang daripada private, misalnya daripada luar lah, daripada pakar-pakar luar ni yang memang bidang dia bidang ekonomi, bidang pelaburan, bidang marketing kan. So mereka digabungkan secara bersama. Baru kuat Baru kuat. Kalau letak berasing tak boleh. Kalau orang private pun you suruh dia buat, takut dia terlebih-lebih. Sebab dia banyak sangat idea. Wakaf ni dia ada rukun dia, dia ada boundary dia. Ada hukum dia yang dia kena patuh. Yang dia pula aku nampak tuan nak buat ni, dia nampak dah kan. Dia buat rupa tak boleh. Jadi kena ada kolaborasi lah antara pihak-pihak yang berkaitan untuk memunikan benda yang sama lah. Tapi saya yakin lah masa Asyik sebut tadi 10-20 tahun kita akan ada perubahan lah. Dan kita di Malaysia pun antara wakaf yang agak terkehadapan berbanding dengan negara yang lain lah. Wow. Okey doktor, aku faham bahawa tadi aku cakap soalan yang terakhir, tapi ada satu lagi ni sangat penting. Sebab mungkin antara audience ataupun pendengar kita bila dengar apa yang doktor cakap ni, mereka inspired to do something. Right? Katakanlah mereka nak menghasilkan tabung wakaf sendiri ataupun nak mulakan sesuatu, kepada siapa mereka perlu berhubung
ataupun mereka boleh merujuk kepada doktor ke macam mana? Okey, dari segi enactment wakaf negeri, kita dah tahu, saya dah sebut tadi, Majlis Agama Islam Negeri ialah pemegang amanah tunggal. Okey. Jadi nak tak nak dia kena merujuk kepada Majlis Agama Negeri. Okey. Dan kepada kita boleh bagilah kaedah. Okey. Contohlah dia kata dia nak buat rumah perumahan. Dia kan dapatkan lesen mutawali dulu daripada Majlis Agama Islam Negeri. Kemudian dari segi kepakaran dia merujuk kita lah kat pakar. Supaya kita bertunjuk okey nak buat ni macam ni. Tapi mestilah tidak keluar daripada apa yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Sebab Majlis Agama Negeri dia tak sama juga. Kadang ada sedikit berbeza kan. Lain negeri lain enactment dia. Adalah sedikit walaupun tak total tapi ada sedikit berbeza gitu. Jelas lah. Mungkin kita Selangor ni agak katalah mungkin dengan Negeri Sembilan kadang ada yang sedikit, tak banyak, sedikit lah yang lain kan. Itu kena faham lah. Kena rujuk kepada mereka yang lebih mahir lah. Okey, kalau macam daripada doktor boleh bagi consult lah kepada orang-orang yang inquire lah. Contohlah kata macam saya sebut tadi kan, dia kata dia nak buat wakaf, nak buat sekolah katakan, ataupun nak buat bangunan. Okey, so dia bincang dengan Majlis Agama Islam Negeri. So strategi saya akan handle. Okey. Ini yang saya buat sekarang. Okey, yes. Di bawah Real Result Management and Services. Itu nama company doktor lah. Okey, untuk itu kami nak ucapkan, kami daripada Rakam Dunia ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada doktor sebab doktor sudi hadir dan kongsi perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf dengan kami dan juga pendengar. Dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam episod yang akan datang. Untuk hari ini itu sahaja daripada kami. Berjumpa lagi insyaAllah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.